Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Biamin bin Ahmad, kami akan membentangkan tugasan 3 kursus BMMB 3163 Kebudayaan Kebangsaan yang bertajuk Perkembangan dan Perubahan yang berlaku dalam budaya Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh asing. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang pembentang, iaitu saya, Akmal Hazim, bersama 2 rakan saya, Nurin Atirah dan Wan Nur Arifah. Agenda pembentangan kami terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama pengaruh Hindu-Buddha, yang kedua pengaruh Islam dan yang ketiga pengaruh Barat. Baik, mari kita telusuri garis masa perubahan budaya Melayu, iaitu yang pertama budaya Melayu yang diamalkan oleh masyarakat Melayu dahulu sebelum menerima mana-mana pengaruh asing, dan kemudian kemasukan pedagang sekaligus membawa budaya Hindu, iaitu pedagang yang datang daripada negara India. Yang ketiga budaya Islam, iaitu penyebaran agama Islam di tanah Melayu. Bermulanya penyebaran agama Islam di tanah Melayu juga melalui perdagangan. Dan yang keempat, kemasukan ataupun pengaruh budaya Barat yang masuk ke tanah Melayu melalui era-era ataupun siri-siri penjajahan yang berlaku terutamanya daripada negara Belanda dan British dan sebagainya. Dan yang terakhir, satu budaya Melayu yang terbentuk ataupun terhasil selepas menerima pengaruh-pengaruh asing seperti mana yang disebutkan tadi dalam garis masa perubahan budaya Melayu. Baik, yang pertama kita lihat kepada budaya Melayu sebelum menerima pengaruh asing, iaitu saya gariskan percaya kepada semangat ataupun pemujaan animisme, iaitu menyembah sesuatu perkara-perkara yang gaib, contohnya menyembah pokok. Kemudian budaya Melayu ataupun masyarakat Melayu pada zaman dahulu juga dia percaya kepada makhluk halus, iaitu contohnya di setiap kawasan, contohnya di gunung, di tasik, di hutan dan sebagainya mempunyai jin-jin dan juga makhluk-makhluk halus yang perlu untuk disapa dan ditegur sebelum kita masuk ke dalam sesuatu kawasan berkenaan. Selain daripada itu, berlaku juga pemujaan roh nenek dan moyang yang menyebabkan kerana mereka berfahaman bahawa tidak berfahaman secara animisme, iaitu percaya kepada benda-benda gaib. Dan yang terakhir, sekaligus mereka berfahaman bahawa setiap penyakit misteri itu adalah berpunca daripada perkara-perkara mistik, contohnya disampuk ataupun ada kudis ataupun ada nanah. Jadi mereka tidak percaya kepada kesihatan ataupun apa yang penyakit yang berlaku tu adalah disebabkan oleh masalah-masalah kesihatan ataupun masalah-masalah organ dalaman mereka. Sebaliknya, mereka mempercayai bahawa penyakit tersebut datang daripada perkara-perkara mistik seperti yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Baik, kemudian kita masuk kepada pengaruh yang pertama, iaitu pengaruh Hindu-Buddha, pengaruh asing pertama yang masuk ke tanah Melayu melalui perdagangan. Kemasukan pengaruh Hindu-Buddha sekaligus menyaksikan berlakunya perubahan daripada budaya Melayu lama kepada budaya Melayu yang baru, iaitu selepas menerima pengaruh Hindu-Buddha, iaitu saya pecahkan kepada 2 aspek, iaitu yang pertama aspek sosiopolitik dan yang kedua aspek budaya. Baik, bagi aspek sosiopolitik, konsep beraja dan adat pertabalan diamalkan oleh masyarakat ataupun dibawa oleh pengaruh Hindu-Buddha dan sehingga sekarang diamalkan di Malaysia, iaitu konsep beraja dan adat pertabalan yang masih diamalkan apabila seseorang raja itu mahu ditabalkan menjadi raja. Jadi ada upacara-upacara dan istiadat-istiadat tertentu yang dilaksanakan, yang juga saya fikir yang ini dia menerima pengaruh daripada agama Hindu. Yang kedua adalah undang-undang. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia pada masa kini khususnya menerima ataupun mengamalkan undang-undang, mempunyai undang-undang seperti Akta dan perlembagaan-perlembagaan persekutuan yang boleh diamalkan ataupun yang diamalkan dikuatkuasakan sebagai undang-undang Malaysia. Jadi undang-undang ni adalah antara pengaruh ataupun antara perkara
yang menerima pengaruh daripada pengaruh Hindu-Buddha. Baik, yang ketiga, sistem pewarisan, iaitu sistem pewarisan beraja diperkenalkan, dan sehingga kini Malaysia mengamalkan sistem pewarisan takhta bagi sistem beraja. Sebab kalau dari segi pemerintahan, kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, dan jadi sistem demokrasi berparlimen ini dia tidak menggunakan sistem pewarisan, tapi dari sudut beraja ataupun sistem raja di Malaysia, dia mengamalkan sistem pewarisan, iaitu daripada ayah turun kepada anak dan sebagainya. Baik, kemudian kita pecahkan kepada sosio budaya, iaitu kepercayaan agama Hindu yang datang setelah pada zaman dahulu, budaya masyarakat dahulu yang percaya kepada animisma ataupun percaya kepada perkara-perkara gaib. Jadi apabila pengaruh Hindu-Buddha tu masuk, jadi dia membawa sekali agama Hindu, iaitu kepercayaan kepada dewa-dewa Hindu dan juga dewa-dewa seperti dewa angin, dewa langit dan sebagainya, sekaligus mengubah corak ataupun gaya adat agama dan kepercayaan masyarakat dahulu sehingga kini selepas menerima pengaruh tu pun, dan sehingga Malaysia kini pun, agama Hindu tetap diamalkan dengan aman dan damai dan tenteram di Malaysia. Baik, yang kedua, adat perkahwinan. Dari sudut adat perkahwinan ni kita dapat lihat dengan ketara, iaitu contohnya adat bersanding, adat berinai, dan juga adat merenjis. Ini semua adalah adat-adat ataupun amalan yang dibawa oleh pengaruh Hindu yang sehingga kini diamalkan oleh masyarakat Melayu amnya. Baik, dan yang ketiga, iaitu bahasa dan sastra. Sebab apa? Sebab masyarakat Hindu ataupun pengaruh Hindu ni adalah pengaruh yang pertama masuk ke tanah Melayu. Jadi berlakunya perubahan dari sudut bahasa, iaitu bahasa Sanskrit, sehingga kini dia diserap dan dipinjamkan sehingga dijadikan bahasa Melayu. Jadi ada beberapa perkataan-perkataan dari sudut keagamaan, binatang dan sebagainya, kita pinjam dan kita serapkan daripada bahasa Sanskrit dan ditukar kepada bahasa Melayu. Jadi dekat sini kita dapat lihat bahawa pengaruh Hindu Buddha tu ada yang kekal sehingga ke hari ini, diamalkan oleh masyarakat Melayu ataupun masyarakat di tanah Melayu, dan sehingga terbentuknya Malaysia pada masa kini pun masih lagi terdapat beberapa aspek-aspek seperti saya sebutkan tadi, adat perkahwinan, undang-undang dan sebagainya, yang mana kita ambil pengaruh tu daripada pengaruh Hindu Buddha, tetap diamalkan sehingga kini. Baik, seterusnya saya serahkan kepada saudari Nurin Atirah untuk pengaruh agama Islam di tanah Melayu. Seterusnya, kita akan melihat bagaimana perkembangan dan perubahan budaya Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh daripada Islam. Jadi, untuk pengaruh Islam ni saya telah pecahkan kepada 3 aspek. Kita akan lihat bagaimana perubahan dari budaya Melayu itu melalui 3 aspek, iaitu aspek sosiopolitik, sosioekonomi dan juga sosio-budaya. Baiklah, pertama sekali kita akan melihat bagaimana perkembangan dan perubahan budaya Melayu dalam aspek sosiopolitik sebelum dan selepas menerima pengaruh daripada Islam. Jadi, seperti kita tahu, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu mengamalkan ajaran Hindu-Buddha. Pada waktu itu, ajaran Hindu-Buddha begitu kuat meresapi di dalam budaya-budaya masyarakat Melayu. Jadi, yang pertama, sebelum masyarakat Melayu menerima pengaruh pada Islam, raja menggunakan istilah Deva Raja yang merujuk kepada raja sebagai dewa. Manakala selepas kedatangan Islam, Deva Raja diubah kepada istilah Zinullah fil Ard yang bermaksud bayangan Allah di muka bumi. Yang kedua, raja menggunakan gelaran sebagai nama raja. Nama selepas kedatangan Islam, gelaran raja ni diubah kepada sultan. Ini juga menunjukkan berlakunya perubahan nasab keturunan peristiwa dewa kepada nasab keturunan sultan. Yang ketiga ialah istana berfungsi sebagai pusat pentadbiran semasa masyarakat Melayu menerima pengaruh ajaran Hindu-Buddha. Namun selepas kedatangan Islam yang membawa ilmu pengetahuan, istana ni berfungsi sebagai pusat pentadbiran di samping sebagai pusat penterjemahan dan juga pusat penyebaran Islam. Jadi semasa kedatangan Islam ni, istana ni merupakan tempat
berkumpulnya golongan cerdik pandai dan juga ulama. Jadi istana ni sangat-sangat memainkan peranan sebagai pusat penyebaran ilmu pada waktu itu. Jadi yang terakhir ialah golongan Brahmin sebagai penasihat raja. Jadi dalam kasta pentadbiran ajaran Hindu-Buddha itu sendiri, golongan Brahmin ni merupakan darjat selepas daripada kerabat diraja. Jadi oleh sebab itu golongan Brahmin ni dilantik sebagai penasihat raja. Namun selepas kedatangan Islam, kita tahu masyarakat Melayu ni dia memegang kepada ajaran Islam. Jadi ulama sebagai orang yang arif tentang ilmu Islam ini menjadi penasihat kepada sultan. Seterusnya, saya akan membincangkan bagaimana perkembangan dan perubahan budaya Melayu dalam aspek sosioekonomi selepas menerima pengaruh daripada ajaran Islam. Jadi sebagaimana kita tahu, apabila datangnya Islam ke alam Melayu, masyarakat Melayu ni dia terbuka untuk menerima ajaran Islam itu sendiri. Apabila mereka menghayati dan mempraktikkan ajaran Islam atau kita hukum hakam Islam dalam kehidupan mereka ni, berlakulah perkembangan ekonomi dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat Melayu. Antaranya ialah unsur riba dalam urusan jual beli diharamkan. Sebagaimana kita tahu, riba ni dalam hukum Islam dia memang haram. Jadi apabila datang Islam ke tanah Melayu, unsur riba dalam urusan jual beli ni atau kita kata faedah daripada barang kita beli tu memang dihapuskan sepenuhnya. Jadi kemudian bayaran zakat diwajibkan untuk setiap masyarakat, untuk setiap rakyat di alam Melayu. Kemudian penubuhan Baitul Mal untuk melaksanakan pengagihan zakat. Tujuan penubuhan Baitul Mal ni adalah untuk memudahkan kerajaan menyelenggara dan mengutip zakat dengan lebih tersusun untuk diagihkan kepada orang-orang yang selayaknya mendapat zakat. Dan yang terakhir ialah pengenalan mata wang timah dan juga mata wang emas. Untuk mata wang timah atau dikenali sebagai katun pernah digunakan di negeri Johor, manakala mata wang emas yang berbentuk ada berbentuk kijang digunakan di negeri Kelantan. Tujuan penggunaan mata wang ni sekaligus memudahkan urusan jual beli masyarakat Melayu di tanah Melayu. Malah ia juga merupakan alternatif kepada sistem barter yang pernah diamalkan oleh masyarakat Melayu. Jadi kita lihat bila mana datangnya Islam ni, secara tidak langsung dia juga membawa perkembangan budaya Melayu dari aspek ekonomi. Seterusnya, saya akan membincangkan bagaimana perkembangan dan perubahan budaya Melayu dalam aspek sosio-budaya sebelum dan selepas menerima pengaruh daripada Islam. Jadi kalau kita sedia maklum, ajaran Islam ni dia bukan sahaja datang membawa agama, bukan sahaja bertujuan untuk berdakwah, namun dia juga membawa budaya yang meresap ke dalam budaya masyarakat Melayu. Jadi untuk aspek sosial budaya ni saya pecahkan kepada 4 bahagian, iaitu pandangan semesta, kesenian, adat dan bahasa serta nilai. Jadi untuk pandangan semesta, sebelum datangnya Islam, masyarakat Melayu ni mengagungkan dewa-dewa. Ini selari dengan sebagaimana kepercayaan ajaran Hindu-Buddha. Kemudian selepas datangnya Islam, kepercayaan masyarakat Melayu itu berubah kepada kepercayaan yang tauhid, iaitu kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. Manakala untuk aspek kesenian, wujudnya tarian Boria, Mak-Yong dan juga wayang kulit yang diambil daripada budaya Hindu-Buddha. Manakala aspek seni bunyi pula terlihat wujudnya Candi Lembah Bujang, wujudnya tinggalan Candi Lembah Bujang yang menunjukkan pernah berlakunya ajaran Hindu-Buddha di alam Melayu ni. Kemudian selepas kedatangan Islam, kita tengok kesenian ataupun aspek muzik ni masih diteruskan, walaupun dia menerima pengaruh pada Hindu-Buddha, masih diteruskan tetapi diubah bersesuaian dengan ajaran Islam.
Jadi daripada situ muncullah muzik-muzik seperti endoi, nazam, nasyid dan juga qasidah. Manakala untuk aspek seni bina selepas menerima kedatangan Islam, wujudnya seni bina seperti masjid, kubah dan juga mimbar. Aspek sosial budaya seterusnya, saya fokuskan kepada adat dan bahasa serta nilai. Jadi sebelum kedatangan Islam, kita lihat adat perkahwinan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu antaranya terdiri daripada amalan bandi bunga dan juga bertindik untuk pengantin. Manakala untuk bahasa Melayu itu sendiri, dia menerima pengaruh daripada bahasa Sanskrit yang dibawa oleh ajaran Hindu-Buddha. Kemudian selepas kedatangan Islam, kita lihat adat bercukur dan juga perkahwinan ni dia mengikut ataupun disesuaikan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, untuk adat perkahwinan kita lihat wujudnya akad nikah dan juga walimatul urus. Manakala amalan-amalan syirik seperti mandi bunga dan sebagainya tu dihapuskan sepenuhnya dan tidak diamalkan lagi oleh masyarakat sekarang. Kemudian untuk bahasa Melayu ni dia menerima pengaruh daripada kosakata Arab dan juga wujudnya tulisan Jawi. Kemudian untuk fokus nilai, kita lihat sebelum kedatangan Islam, ajaran Hindu-Buddha dia mengamalkan sistem kasta. Sistem kasta ni kita lihat tidak adil lah kerana dia membahagikan manusia ni mengikut darjat. Kemudian corak pemikiran masyarakat Melayu sebelum kedatangan Islam ni juga merupakan corak mitologi fantasi, iaitu pemikiran yang berasaskan angan-angan. Kemudian setelah datangnya Islam, dia menghapuskan sistem kasta yang diamalkan oleh masyarakat Melayu akibat daripada pengaruh Hindu-Buddha. Sistem kasta ni kita lihat memang diharamkan sepenuhnya dalam Islam kerana di sisi Islam masyarakat itu, manusia itu sama saja di sisi Allah. Jadi untuk corak pemikiran yang diamalkan oleh masyarakat Melayu pula ialah intelektual yang rasional dan juga ilmiah. Ini selari dengan kita tahu Islam itu sendiri datang membawa ilmu pengetahuan kepada masyarakat Melayu. Seterusnya, saya akan membuat generalisasi berkenaan dengan perubahan budaya Melayu sebelum dan selepas kedatangan pengaruh asing daripada aspek pengaruh barat. Bagi aspek sosiopolitik, sebelum datangnya penjajah barat ni, Sultan merupakan pemerintah yang berkuasa ke atas kerajaan tersebut. Pada era itu, Sultan mendapat gelaran Zilullah fil Alam yang bermaksud bayangan Allah di muka bumi disebabkan kedatangan Islam dan penyebaran Islam yang luas pada waktu itu. Namun selepas datangnya penjajah barat ke tanah Melayu, Sultan bukan lagi pemerintah, namun diganti dengan Governor General. Governor General ni merupakan seorang pegawai yang dilantik untuk mewakili pemerintah untuk mentadbir negara. Manakala bagi aspek seterusnya, Sultan ni dibantu oleh pembesar empat lipatan, iaitu ada Laksamana, Syahbandar, Temenggung dan Bendahara. Namun selepas datangnya penjajah barat ni, pengaruh asing ni, pembesar empat lipatan ni diganti dengan sistem residen. Sistem residen yang bantu Governor General untuk membantu mentadbir negara. Seterusnya dari aspek wilayah, pada sebelum datangnya pengaruh asing ni, tiada pemecahan wilayah kerana kita tahu era Kesultanan Kerajaan Melayu Melaka ni merupakan satu kerajaan yang besar dan berkuasa. Namun selepas datangnya pengaruh barat, wujudnya negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Bagi negeri-negeri Melayu yang tidak bersekutu ni, kuasa Sultan terbatas pada urusan adat dan istiadat serta agama Islam. Manakala bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, Sultan masih memerintah dan dibantu oleh British. Bagi aspek perundangan, sebelum datangnya pengaruh asing ni, undang-undang pada waktu itu menggunakan dua bentuk, iaitu undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Namun saya fokuskan pada undang-undang yang bertulis, iaitu menggunakan undang-undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka. Seterusnya, selepas datangnya pengaruh ni, perubahan yang berlaku ialah perundangan barat diperkenalkan dan wujudnya badan kehakiman. Contohnya kita dapat tengok pada penentangan pejuang tanah Melayu dulu seperti Tok Janggut,
bersaid, mereka dikenakan hukuman undang-undang dan pada waktu itu telah wujudnya balai polis. Kemudian bagi aspek sosio-ekonomi, kita tahu mata wang ni merupakan satu perkara yang penting dalam ekonomi lah. Tujuannya untuk melancarkan pentadbiran negara. Okey, sebelum datangnya penjajah barat ni, mata wang timah dan emas mengikut berat. Okey, waktu sebelum datangnya penjajah ni, dah ada dah mata wang. Sebabnya kita tahu Melaka ni merupakan pusat perdagangan. Okey, pada waktu itu, mata wang emas Johor ni digelar sebagai kupang dan mengandungi emas seberat 10 gram bersamaan dengan 0.65 gram. Tapi selepas datangnya penjajah barat ke tanah Melayu, mata wang ni masih dikekalkan, namun diperkenalkan dengan duit kertas yang digelar sebagai dolar Malaya. Tapi mata wang kertas dolar Malaya ni cuma digunakan hanya untuk urus niaga antara bank. Okay, seterusnya sistem cukai. Okey, bagi sistem cukai ni kita boleh nampak daripada dulu sampai sekarang dikekalkan. Okey, sebelum datangnya pengaruh barat ni, cukai dikenakan terhadap beberapa barang dagangan dan pedagang. Maksudnya dikenakan terhadap beberapa barangan ni, ada barang yang tak dikenakan cukai. Contohnya beras. Okey, dan pedagang ni, pedagang daripada India, daripada tanah Arab, Siam dikenakan cukai sebanyak 6%. Manakala dagang Jepun dan China dikenakan cukai sebanyak 5% daripada barang dagangan yang dibawa. Selepas datangnya pengaruh barat ni, terdapat banyak cukai yang perlu dibayar oleh penduduk tempatan. Contohnya macam kita boleh tengok daripada kisah penentangan. Penentang British ni, ada cukai tanah, ada cukai tanaman, ada cukai food. Maksudnya pada waktu British memerintah tu banyaknya cukai yang tak berasas diperkenalkan. Okey, semua ni adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Sebabnya pada waktu British datang ni, keuntungan tanah Melayu ni mereka yang monopoli. Okey, seterusnya bagi sistem perdagangan, sebelum datangnya pengaruh barat ni, era Kesultanan Melayu Melaka ni masih menggunakan sistem sara diri di mana penduduk tu tanam, contohnya penduduk itu tanam sayur dan sayur itu hanya untuk kegunaan keluarga mereka sendiri. Maknanya kemudian seterusnya sistem muamalat turut diperkenalkan kerana adanya pengaruh Islam. Okey, pada era itu juga amalan riba diharamkan. Okey, selepas datangnya pengaruh barat ni, sistem perdagangan lebih kepada komersial di mana hasil bumi tanah Melayu dieksport keluar untuk mendapat keuntungan. Contohnya getah, contohnya timah. Okey, kemudian pada waktu itu juga wujudnya dasar pecah dan perintah di mana berlakunya perpecahan antara kaum. Maksudnya pada waktu itu British membawa masuk India, rakyat India ke tanah Melayu dan ditempatkan di ladang estate untuk menguruskan getah. Manakala orang Cina dibawa masuk untuk menguruskan lombor biji timah. Manakala orang Melayu pada waktu itu ditempatkan di kampung untuk menguruskan urusan ternakan. Okey, seterusnya bagi aspek sosial budaya ni, saya akan terangkan 3 aspek iaitu dari segi pendidikan, agama dan infrastruktur. Yang pertama dari segi pendidikan, sebelum datangnya pengaruh barat ni, masyarakat waktu itu menerima pendidikan di istana, masjid dan pondok dan pengajarannya lebih berkisar kepada Islam, lebih berkisar kepada akidah. Di manakala selepas datangnya pengaruh barat ni, kewujudan sekolah vernakular yang dipecahkan mengikut kaum. Tapi pada waktu itu, bukan semua rakyat menerima peluang untuk belajar. Makna sekolah vernakular diwujudkan ni ada beberapa sekolah yang diwujudkan mengikut kaum. Contohnya, ada sekolah India dan ada sekolah Cina. Untuk pembahagian sekolah ni, buku teks dan guru diimport daripada negara masing-masing. Maksudnya contohnya kalau sekolah Cina, guru daripada China diimport ke tanah Melayu dan guru itu yang mengajarkan masyarakat rakyat Cina berkenaan subjek-subjek. Dan buku teks juga diimport daripada China. Seterusnya dari segi agama, kita tahu pada era itu merupakan era luasnya penyebaran agama Islam. Maka pada waktu itu penyebaran agama Islam merupakan satu perkara yang diikuti oleh masyarakat tersebut kerana pada waktu itu apabila seseorang pemerintah memeluk Islam, maka rakyatnya juga
mengikut jejak langkah Sultan. Okay. Seterusnya, selepas datangnya pengaruh Barat, berlakunya penyebaran agama Kristian kerana pada waktu itu berlakunya perang salib. Bila berlaku perang salib ni, penjajah daripada Barat ni dia bawa 3 konsep iaitu God, Glory and Gospel. Dan mereka tu membawa ajaran agama Kristian untuk disebarkan kepada masyarakat tempatan. Terakhir, infrastruktur. Pada sebelum datang pengaruh Barat ni, tiada pembangunan yang terancang kerana masih berada dalam fasa tradisional. Seterusnya, selepas datangnya pengaruh Barat, berlaku perubahan terhadap sistem jalan raya, sistem saliran, hospital, balai polis dan mahkamah. Maknanya dekat sini kita nampak wujudnya sistem birokrasi yang membantu untuk melicikkan urusan negara. Baik, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.